Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar berita panas pagi ini. Dipetik dari Sinar Harian bertajuk 3 pemimpin UMNO dipecat, Muhammad Puad. Berita penuh, Kuala Lumpur, 3 pemimpin UMNO dipecat keahlian kerana mencemu parti dan berkempen untuk pihak lain ketika pilihan raya umum ke-15 PRU15. Perkara itu dimaklumkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi Datuk Dr. Muhammad Puad Jakarshi ketika ditemui media di Menara Dato' On di sini selepas mesyuarat tersebut selesai pada Khamis. Muhammad Puad bagaimanapun tidak memberitahu nama yang terlibat. Namun, menjelaskan pemecatan tersebut melibatkan seorang ketua bahagian dan 2 ketua wanita bahagian. Ada beberapa keputusan telah dibuat dan saya rasa akan ada sidang media untuk memaklumkan siapa dipecat. Mereka dipecat daripada ahli UMNO, mereka bukan ahli MKT. Ada yang ketua bahagian dan 2 ketua wanita bahagian, katanya pada Khamis. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan nama 3 ahli yang dipecat itu. Presiden parti amat tegas mengenai isu disiplin dan beliau tidak berkompromi dengan mana-mana yang suka memburukkan parti, termasuk membocorkan rahsia mesyuarat MKT, ujarnya. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu mesyuarat itu turut membangkitkan isu dana RM600 bilion melibatkan kerajaan terdahulu. Kita serahkan kepada Perdana Menteri untuk menyiasat supaya tidak ada yang mengatakan mereka bersih tetapi sebenarnya banyak perkara yang rakyat tidak tahu telah berlaku. Saya harap siasatan ini dijalankan secara terperinci dan menyeluruh, katanya. Selain itu, beliau turut menjelaskan supaya Suruhanjaya siasatan Diraja RCI meneruskan siasatan mereka terhadap buku Tommy Thomas dan tabung haji. Sekian berita, teruskan bersama channel ini untuk tidak ketinggalan isu-isu politik semasa di Malaysia. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita malam ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Jangan main-main dengan Anwar, para menteri harus sama pantas sepertinya. Berita penuh, Anwar Ibrahim sudah berusia 75 tahun tetapi tenaga dan kecergasannya seperti tidak pernah tua. Melihatnya berjalan saja pun sudah ternampak aura segar dan cergas beliau di sebalik usianya yang bukan lagi muda itu. Ketika kempen PRU15 baru-baru ini, setiap hari beliau berkempen dengan berada di negeri yang berbeza untuk menghadiri 7 sehingga 8 program sehari. Selain beramah mesra dengan rakyat yang menunggu kehadirannya, Anwar juga akan berucap antara 20 menit hingga setengah jam di setiap program yang dihadirinya itu. Bayangkan dalam tempoh lebih 3 minggu sebelum tarik mengundi pada 19 Disember lalu, itulah rutin Anwar setiap hari tanpa rehat dan tanpa ada cuti. Siapa di kalangan kita yang seusia dengannya mampu berbuat begitu? Sebaik mengangkat sumpah pada 24 Disember lalu dan mula bertugas sebagai Perdana Menteri pula, sekali lagi Anwar memperlihatkan tenaga yang dimilikinya memang tidak pernah tua. Berada di pejabat dengan pelbagai urusan, bertemu pegawai dan tetamu yang ingin berjumpa dengannya, selain bermesyuarat, Anwar juga sempat bekejar ke beberapa istana kerana ada titah menghadap yang perlu dipatuhinya. Selepas bermesyuarat atau berjumpa pegawai kaki tangan Kementerian Keuangan, Anwar kemudiannya tetap sopan dan santai menemui wartawan yang sedang menunggu untuk memberi laporan. Bukan keluar ikut pintu belakang kerana takut kepada soalan atau berani hanya dengan memberi perutusan. Kesimpulan mudah daripada apa yang terpamir itu, Anwar tidak main-main dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya sebagai Perdana Menteri. Menyedari keadaan negara yang rosak di sana-sini dan banyak kerja perlu dilakukan untuk memperbaikinya, Anwar seperti sedang bekerja dengan masa yang tetap 24 jam setiap hari dalam tugas tanggungjawab yang ingin dilakukannya. Di samping harapan rakyat menggunung tinggi kepadanya, di waktu yang sama, serangan mereka yang dengki dan ingin menjatuhkannya tidak sama sekali pernah berhenti. Maka agak difahami jika beliau seperti lipas kudung
bekerja sekarang ini sambil tidak lupa menepis dan membuat serangan kepada musuh yang menanti. Dalam hal ini dan untuk memastikan apa yang dilakukan Anwar sebagai Perdana Menteri menemui kejayaan adalah penting untuk para menteri kabinetnya terutamanya agar turut sama bergerak pantas dan ligat bekerja sepertinya. Para menteri tidak boleh lagi sambil lewah, lembab dan perlahan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab seharian karena apa yang rakyat mahu lihat sekarang ialah hasil dan manfaat untuk mereka. Tugas rakyat mengundi untuk memilih kerajaan sudah pun selesai dan kini giliran kerajaan yang dipilih untuk menunaikan segala janji dan manifesto yang dibentangkan sewaktu berkempen dahulu pula mengambil gilirannya. Jika Perdana Menteri minta selesaikan dengan segera isu harga telur misalnya, janganlah bila pengumuman dibuat benda lain yang diumumkan. Kalau mengadakan sidang media, menteri hendaklah serius dan memberi sepenuh perhatian. Janganlah sambil itu tiba-tiba nak saluk poket mengambil telefon untuk menjawab panggilan. Awak itu menteri, berilah pegawai saja jawab panggilan telefon ketika mengadakan sidang media. Lainlah dengan Anwar yang meneleponnya ketika beliau mengadakan sidang media ialah Presiden Turki, itu sudah pastilah beliau perlu menjawabnya. Tapi siapa yang menelepon menteri berkenaan ketika beliau mengadakan sidang medianya itu? Tolonglah jangan bagi malu, jangan lembab dan jangan banyak sangat syok sendiri dapat jadi menteri. Anwar sebagai Perdana Menteri yang cergas, rajin serta ligat bekerja tidak akan memberi apa-apa makna kepada rakyat jika beliau tidak mendapat bantuan daripada menteri-menterinya sendiri yang menampakkan sikap lembab serta perlahan dalam bekerja. Menteri-menteri harus sama seiring, sehayun dan selangkah dengan iltizam Perdana Menteri yang ingin bekerja keras, ligat dan membuang jauh-jauh rasa penat dalam dirinya. Sebagai permulaan, bolehkah mulai sekarang para menteri mula berjalan laju sikit sebagaimana pantasnya Anwar melangkah? Syabuddin Hussein, 7 hari bulan 12 2022.